Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita ya, muka surat 41. Ini yang kita bincangkan pagi tadi berkenaan dengan mukjizat. Bukti sifat-sifat Allah melalui mukjizat. Apabila terjadi suatu mukjizat yang didakwa sebagai bukti kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti terbelahnya bulan, setiap orang yang memerhatikan kejadian tersebut pasti akan meyakini bahawa ada sesuatu yang telah menjadikan dan mewujudkan hal tersebut yang bercanggah dengan Ketika ini orang yang memerhatikan mukjizat telah menetapkan kewujudan sesuatu yang berkuasa yang mewujudkan mukjizat tersebut, membelah bulan yang pada kebiasaannya tidak akan terbelah dua. Dalam masa yang sama, mukjizat ini juga telah membuktikan kepada orang yang melihatnya bahawa sesuatu yang wujud, yang telah mewujudkan mukjizat tersebut juga mempunyai kuasa. Bukan hanya yang menjadikan mukjizat tersebut ada, bahkan dia juga berkuasa menjadikan hal tersebut, perkara yang mencari adat tersebut, terbelahnya bulan tersebut. Kerana tanpa kuasa dia pasti tidak dapat mewujudkan mukjizat. Setelah itu, kuasa yang dimiliki oleh yang wujud ini, secara akal kuasa ini boleh untuk menjadikan hal yang dianggap mukjizat tersebut pada bila-bila masa, dan boleh untuk menjadikannya bagi sesiapa sahaja yang memintanya. Namun ternyata hal tersebut hanya dijadikan pada waktu tertentu sesuai permintaan Nabi SAW sahaja. Ini menunjukkan bahawasanya ada kehendak oleh yang menjadikan mukjizat itu. Ada yang menentukan hal yang akan dijadikan dengan kuasa yang ada pada dirinya, pada zatnya. Kehendak ini pula tidak dapat dipenuhi melainkan jika ia berada dalam ruang lingkup hal yang harus. Maksudnya yang berkehendak, yang berkuasa, yang berkehendak, yang berwujud ini, yang wujud ini, dia mestilah tahu adakah perkara ini perkara yang harus ataupun perkara yang mustahil ataupun perkara yang wajib pada akal. Jadi benda yang berlaku ini adalah perkara yang harus pada akal untuk terjadi. Kerana hal yang mustahil ada tidak dapat untuk diwujudkan. Perkara yang mustahil ada maka tak boleh untuk diadakan. Perkara yang wajib ada tidak perlu untuk diwujudkan. Jadi tak termasuk hal yang mustahil, yang harus tak termasuk dalam kudrah Allah Ta'ala. Di sini ada satu persoalan yang biasa ditanya di madrasah atau di pondok. Boleh tak Allah Ta'ala menjadikan suatu batu yang besar sampai Allah Ta'ala tak mampu untuk angkat? Soalan itu bermasalah. Soalan itu yang salah, bukan jawapannya. Soalan itu yang salah. Yang pertama, boleh tak Allah Ta'ala jadikan batu yang besar? Itu betul. Boleh Allah Ta'ala jadikan batu yang besar. Sebab batu yang besar tu apa saiznya sekalipun, sebesar aras sekalipun, lebih besar dari aras berganda-ganda sekalipun, apa-apa saiz saja Allah Ta'ala boleh jadikan. Sebab apa? Kerana perkara itu perkara yang harus. Setiap saiz yang kita bayangkan, boleh Allah Ta'ala tambah lagi besar saiznya. Boleh tambah lagi besar saiznya. Tak ada masalah. Untuk Allah Ta'ala jadikan sebesar mana batu itu, tak ada masalah. Jadi secara akal benda itu adalah perkara yang harus. Harus pada akal. Yang Allah Ta'ala tak mampu untuk angkat, itu mustahil. Kerana tidak ada perkara harus yang Allah Ta'ala tak mampu. Tak ada perkara yang harus yang Allah Ta'ala tak mampu buat. Jadi soalan itu tak kena di situ. Allah Ta'ala mampu untuk menjadikan batu sebesar mana sekalipun, dan Allah Ta'ala mampu untuk menjadikan batu itu terangkat. Tak ada masalah. Oleh itu, kehendak untuk mewujudkan sesuatu hanya boleh berlaku pada hal yang boleh wujud dan boleh juga tidak wujud. Maksudnya kehendak Allah Ta'ala, kudrah iradah Allah Ta'ala hanya kena bagi perkara yang harus pada akal. Boleh ada, boleh tak ada. Itu saja yang kena athar kudrah dan juga iradah. Maksudnya ta'alluq kudrah dan iradah itu hanya kena pada perkara tersebut. Nanti kita akan bincangkan ta'alluq, insya-Allah. Ini bererti sesuatu yang wujud, yang menjadikan mukjizat dengan kuasanya. Zat yang wujud, yang menjadikan mukjizat dengan kuasanya sesuai dengan kehendaknya, sudah pasti mempunyai ilmu yang dapat membezakan antara hal yang wajib, mustahil dan harus pada akal. Dia juga sudah pasti mempunyai ilmu berkenaan ciptaannya, kerana tanpa pengetahuan berkenaan perkara yang ingin dijadikan, nescaya perkara tersebut tidak akan berlaku.
Jadi di sini dengan mukjizat saja kita dah dapat sifat wujud, qudrah, iradah, ilmun. Jika telah terbukti berdasarkan pemerhatian tadi bahawa mukjizat tidak akan berlaku melainkan ada sesuatu yang wujud yang menjadikan mukjizat dengan kuasanya, qudrah, sesuai dengan kehendaknya, iradah, yang berdasarkan ilmunya, sudah pasti kita akan meyakini bahawa dia yang bersifat seperti ini memiliki sifat hidup. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu berkata, kami mendakwa, ini dalam Iqtisad fil I'tiqad, beliau menyebut, kami mendakwa bahawa Allah Ta'ala hidup. Kenapa disebut dakwah? Kerana beliau menyebut dahulu apa yang beliau inginkan, kemudian baru disebut dalilnya, disebut buktinya. Kami mendakwa bahawa Allah Ta'ala itu hidup. Ini adalah hal yang diketahui secara pasti dan tidak dapat diingkari oleh orang yang mengakui bahawa Allah Ta'ala berilmu dan berkuasa. Jadi dia menggunakan ilmu dan qudrah itu sebagai dalil bahawasanya Allah Ta'ala itu hidup. Sesungguhnya kehidupan suatu yang mempunyai ilmu dan kuasa merupakan hal yang pasti. Maksudnya yang ada ilmu dan ada kuasa sudah pasti dia hidup. Tapi kalau hidup tak semestinya ada ilmu lagi. Kalau hidup tak semestinya ada kuasa lagi. Kita hidup, boleh jadi kita ada kuasa, kita mampu untuk angkat batu, mampu untuk angkat kayu, mampu untuk angkat barang, mampu untuk bangun. Boleh jadi juga kita tak ada kuasa, tak larat, tidur saja. Kita hidup, boleh jadi kita ada ilmu, boleh jadi kita tak ada ilmu, boleh jadi kita jahil. Tetapi kalau ada ilmu, kalau ada kuasa, sudah pasti dia tu hidup. Kalau ada ilmu, ada kuasa, dah pasti dia hidup. Ada tak yang tak ada ilmu dan tak ada juga tak ada ilmu? Maksudnya nak kata ada ilmu pun tidak, nak kata jahil pun tidak. Ada tak? Ada. Apa dia? Contohnya benda-benda kaku, kayu, batu. Kayu, batu. Kenapa? Kerana tak ada syarat untuk mengesahkan dia bersifat dengan ilmu ataupun lawan ilmu. Jadi kita kena faham, hidup ini adalah syarat untuk mengesahkan suatu perkara itu bersifat dengan kuasa ataupun lawan bagi kuasa. Hidup adalah sifat yang mengesahkan suatu perkara untuk bersifat dengan ilmu ataupun lawan bagi ilmu. Maksudnya, kalaulah suatu perkara itu tidak ada syarat, maka takkan boleh ada masyrut. Kalaulah tak ada wuduknya, maka tak ada solat yang sah. Okey, macam tu. Kalaulah tidak ada hidup, maka tak boleh untuk disifatkan dia dengan sifat ilmu ataupun lawan bagi ilmu. Sebab tu kita tak kata jahilnya. Apa yang jahil? Kayu. Tak, kita tak kata. Alimnya apa yang alim? Kerusi. Tak, kita tak sebut. Kerana apa? Kerana kayu dan kerusi itu dia tak bersifat dengan, dia tidak ada padanya syarat untuk bersifat dengan ilmu ataupun lawan bagi ilmu. Apa syaratnya? Iaitu hidup. Jadi kalau ada masyrut, dah ada hidup, dah ada ilmu, maka confirm syaratnya dah ada. Dah ada solat yang sah, confirm dah ada wuduk. Dah ada ilmu, confirm dia hidup. Macam tu. Tapi kalau ada hidup, tak confirm lagi dia ada ilmu, boleh jadi ada lawan bagi ilmu, jahil. Kalau ada hidup, tak sebenarnya ada kuasa lagi, boleh jadi ada lawan bagi kuasa, iaitu lemah. Boleh jadi macam tu. Okay. Jadi bila ulama meletak susunannya, disebut qudrah, iradah, ilm, disebut Allah Ta'ala berkuasa, berkehendak, berilmu, disebut dalil-dalilnya Allah Ta'ala berkuasa, berkehendak, berilmu, maka waktu itu confirm Allah Ta'ala hidup. Jadi sifat-sifat tersebut masyrutatun bil ilmi. Syarat nak ada sifat tersebut ada ilmu. Bila dah ada sifat-sifat tersebut, tiga sifat itu, maka waktu itu secara pasti ilmu pun dah ada. Sesungguhnya kehidupan suatu yang mempunyai ilmu dan kuasa merupakan hal yang pasti, kerana makna hidup itu adalah mengetahui dirinya dan yang selain dirinya. Oleh itu Tuhan yang maha mengetahui semua perkara, yang maha berkuasa atas setiap sesuatu, bagaimana dia tidak hidup. Inilah hal-hal yang diperlukan bagi membuktikan kewujudan mukjizat dan kebenarannya. Hal ini adalah sifat wujud, qudrah, iradah, ilm, hayah. Wujud, qudrah, iradah, ilmu, hayah. 5 sifat ini kita faham. Daripada mukjizat kita faham 5 sifat ini. Jadi yang ni perlu dengan hujah akal. Namun tak cukup dengan penerangan ini, ada beberapa sifat yang dinyatakan di sini yang perlu diperincikan lagi. Tengok muka surat 44, wujud Allah dan sifat-sifat yang berkaitan dengannya, berkaitan dengan wujud.
Jadi tadi kita sebut wujud, qudrah, iradah, ilmun, hayah. Kita sebut yang tu saja, 5 sifat. Tapi wujud nanti dia ada pecahan dia lagi bawah-bawahnya. Kenapa? Kerana wujud Allah Ta'ala itu tak sama dengan makhluk. Tak sama dari segi apa? Wujud makhluk ada permulaan, wujud Allah Ta'ala tak ada permulaan. Tak ada permulaan, itu makna qidam. Wujud makhluk ada pengakhiran, wujud Allah Ta'ala tak ada pengakhiran. Itu makna baqa. Jadi daripada wujud faham qidam dan juga baqa. Tetapi kenapa kalaulah daripada wujud, wajibul wujud kita dah faham qidam dan baqa, kenapa perlu disebut qidam dan baqa dalam masalah akidah? Cukuplah sebut wujud saja. Kerana li khataril jahli bih, kerana bahaya jahil akan perkara ini. Jadi ulama akidah tak cukup hanya mengetahui perkara itu atas jalan lazim. Mereka sebut secara zahir apa yang wajib diiktikad itu, mereka nyatakan satu persatu. Kerana bahaya kejahilan dalam masalah akidah ni boleh bawa kepada kekufuran. Jadi disebut walaupun sekecil benda, walaupun perkara itu lazim, tetap dinyatakan, disebut secara jelas. Wujud Allah dan sifat-sifat yang berkaitan dengan wujud. Mukjizat yang merupakan tanda kekuasaan Allah adalah bukti kewujudan Allah Ta'ala. Ini kerana mukjizat yang merupakan perkara baru. Mukjizat termasuk dalam perkara yang baru juga, perkara yang hadis juga. Kerana mukjizat dahulunya tak ada, kemudian baru ada. Jadi dia pun termasuk dalam perkara yang baru juga. Jadi kalaupun kita tak tengok mukjizat sekarang, tetapi alam ini sendiri, perkara yang baru, alam ini pun boleh menjadi bukti akan bukti untuk kita mengenal Allah Ta'ala. Kerana perkara yang baru, mukjizat yang merupakan perkara yang baru, tidak akan wujud melainkan jika ada penyebab yang juga bersifat wujud. Maksudnya mukjizat itu tak ada, tiba-tiba ada bulan terbelah. Perkara itu baru berlaku, baru ada, baru wujud. Dia nak wujud, dia perlu kepada sebab yang wujud juga. Kerana kalau sebabnya tak wujud, tak boleh untuk mewujudkan dia. Ini berdasarkan kaedah al-illatul mu'athiratu la budda an takuna mawjudatan hala wujudil ma'lum. Penyebab yang memberi kesan, yang mewujudkan sesuatu, mestilah ia wujud ketika mana kewujudan perkara yang diwujudkan olehnya. Maksudnya nak berlaku mukjizat tersebut, nak wujud makhluk ini, yang menjadikan dia mestilah wujud juga. Kewujudan Tuhan yang mencipta dan menjadikan perkara yang baru ini pula, adakah ia berpermulaan? Ini baru kita masuk tentang wujud Allah Ta'ala. Tadi bila kita tengok mukjizat dah tahu, oh ada Tuhan, ada yang wujud yang menjadikan dia. Okey, sekarang wujud Tuhan ini macam mana pula? Wujud Tuhan yang mencipta dan menjadikan perkara yang baru, yang menjadikan alam ini, yang menjadikan mukjizat. Adakah wujudnya itu berpermulaan seperti perkara baru juga? Adakah Tuhan ini wujudnya ada permulaan, sebelum itu tak ada, kemudian ada? Atau ia tidak berpermulaan? Jika ada permulaan bagi kewujudan Tuhan, nescaya Tuhan perlu diwujudkan, perlu dijadikan oleh Tuhan yang lain. Kalaulah Tuhan itu ada permulaan, maka dia diwujudkan oleh yang lain yang wujud. Yang tu Tuhan, yang ni Tuhan, yang tu pun Tuhan. Jadi hukumnya sama. Al-hukmu ala syai'in hukmun ala mithlih. Hukum bagi suatu perkara adalah hukum bagi yang sama dengannya. Kalau yang ni Tuhan ada permulaan, maka yang menjadikan dia Tuhan pun ada permulaan. Jadi perlu dijadikan oleh yang lain. Yang lain tu Tuhan pun ada permulaan. Kalaulah jumlah Tuhan tersebut tak berpenghujung, maka berlaku masalah tasalsul, rantaian yang tak putus, rantaian yang tak berpenghujung, tasalsul. Setiap satu Tuhan tu dijadikan Tuhan yang sebelumnya, dijadikan Tuhan sebelumnya, tak berpenghujung. Itu tasalsul. Kalaulah jumlah Tuhan itu jumlah yang terhad, tak kisah 3, 4, 1000, 2000, tak kisah berapa jumlahnya, kalau terhad, maka pasti yang terakhir nanti akan kembali pada salah satu Tuhan tadi. Jadi berlaku masalah daur yang kita sebut sebelum ni. Jika ada permulaan bagi kewujudan Tuhan, nescaya Tuhan perlu diwujudkan, perlu dijadikan oleh Tuhan yang lain. Tuhan yang lain ini juga mempunyai permulaan, kerana berdasarkan kaedah al-hukmu bi sihhati syai'in ala syai'in hukmun bi sihhatihi ala mithlih. Penetapan suatu hal bagi suatu perkara, kita menghukum suatu perkara dengan suatu hukum, adalah hukum bagi perkara yang serupa dengannya. Berarti penetapan hal tersebut bagi satu yang sama dengan perkara itu. Maka berterusan rantaian Tuhan-Tuhan ini, setiap satu dari Tuhan tersebut berpermulaan, perlu diwujudkan oleh Tuhan yang lain. Hal ini membawa kepada dua bentuk kebarangkalian. Yang pertama, daur. Tuhan A dicipta B, dicipta C, dicipta D, E, kembali A balik contohnya.
Satu lagi A, B, C ataupun 1, 2, 3 tak berpenghujung, tak ada penghujung. Yang tak ada penghujung itu disebut sebagai tasalsul, rantaian yang tak putus. Yang berpenghujung, yang patah balik, itu disebut daur. Daur kita tunjuk dah tadi, mustahil. Daur ini berlaku jika jumlah Tuhan tersebut terbatas, kerana Tuhan yang terakhir dalam rantaian tersebut perlu dijadikan oleh salah satu dari Tuhan yang terdapat dalam rantaian yang terbatas itu tadi. Perkara ini membawa kepada suatu kontradik. Kontradik ini perkara yang bercanggah, tanaqud, iaitu menetapkan kewujudan Tuhan sebelum dia wujud. Macam tadi lah, tengok dari satu sisi dia akan ada setelah yang lain ada. Tengok dari satu sisi dia kena ada dulu baru yang lain ada. Macam tadi. Apabila terhasil kontradik, terhasilnya tanaqud, percanggahan pada andaian Tuhan yang berpermulaan dan jumlah Tuhan-Tuhan adalah terbatas, maka tak tersisa melainkan dua andaian, iaitu kewujudan Tuhan berpermulaan dan bilangan Tuhan tak terbatas seperti yang akan diuraikan sebentar lagi, dan dua, kewujudan Tuhan tidak berpermulaan. Maksudnya di sini, kalau kita andaikan Tuhan tu banyak, setiap Tuhan tu diciptakan, maka akan ada dua sajalah, sama ada daur ataupun tasalsul. Daur ini contoh yang kita buat ni. Tuhan A dijadikan oleh Tuhan B, Tuhan B jadikan oleh Tuhan C jadikan oleh Tuhan D. Kalau kita sebut macam tu, maka Tuhan A ni dia kena wujud last sekali. So apa? Dia diwujudkan oleh B, B diwujudkan oleh C, C diwujudkan oleh D. Maka A ni kena ada last sekali, sebab dia nak wujudkan ada B dulu. Tapi kalau kita tengok di hujung, D nak wujud kena ada A, maksudnya A kena ada dulu. A ada baru boleh ada D, baru boleh ada C, baru boleh ada B. Nah, ini tanaqud. Kalau dia ada dahulu, maksudnya dia ada sebelum dia ada. Sebab tadi kita kata dia ada kemudian, yang lain kena ada dulu baru dia ada. Sebelum tu dia tak ada, baru dia ada. Tapi kalau tengok dari satu sisi lagi, dia kena ada dulu, maksudnya dia kena ada pada waktu dia tak ada. Kena ada dan tak ada dalam satu masa. Itu perkara yang mustahil. Di situ berlaku percanggahan tu. Ada dan tak ada dalam satu masa. Contoh tanya, Amirul ada tak? Ada. Ada kat mana? Tak ada kat mana-mana. Tu tak kena. Tapi ayat yang sama yang saya guna tidak boleh guna untuk Allah Ta'ala. Contohnya, Allah Ta'ala ada tak? Ada. Ada dekat mana? Tak ada di mana-mana. Itu betul. Itu sebab hukumnya lain pula. Kerana mana itu, kita sebut di mana itu, tempat itu adalah hukum bagi makhluk, tidak bagi khaliq. Kenapa? Kerana di mana itu, arah itu, macam mana kita nak tentukan arah? Okey, kita boleh kenal arah, kita boleh tahu arah. Yang pertama dengan ada dua perkara, dipanggil sebagai amrun idhafi, benda yang kita nisbahkan, benda yang kita bandingkan arah. Kalau satu perkara, maka tak boleh sebut arah lagi. Kena ada dua perkara untuk kita bandingkan arah. Contohnya, ada tuan-tuan kat depan, tuan-tuan di depan saya di depan tuan-tuan. Itu disebut arah. Itu yang pertama. Kena ada dua benda yang dua-duanya mutahayyiz, dua-duanya duduk pada satu ruang. Kemudian dua perkara ini, salah satunya perlu ada rupa yang berbeza. Maksudnya apa? Dia perlu ada bahagian-bahagian yang berbeza sampai kita boleh sebut arah. Contohnya apa? Saya boleh kata saya duduk depan tuan-tuan, tuan-tuan duduk depan saya. Sebab apa kita boleh sebut macam tu? Ataupun kalau letak bola di depan ni, contohnya letak bola satu bulat, kita boleh kata tuan-tuan, bola ini duduk di depan tuan-tuan. Tetapi bola di depan tuan-tuan. Tapi nak kata tuan-tuan di depan bola, boleh tak? Tak boleh. Sebab apa? Macam mana nak tahu bola tu depan atau belakang? Bola yang putih, yang kosong, sama ada semua sisi. Macam mana nak kenal depan belakang tu? Jadi depan belakang itu menuntut, yang pertama menuntut ada dua perkara, nisbah antara dua perkara. Kalaulah kita kata Tuhan itu berarah, bertempat, maka pasti ada yang lain selain Allah Ta'ala yang wujud secara qadim, sampai boleh ditentukan arah, ditentukan tempat. Yang kedua, mestilah kena ada arah, kena ada kadar, kena ada rupa, sampai boleh bezakan. Yang ni disebut sebagai depan Tuhan, ni disebut sebagai belakang Tuhan, depan, kiri, kanan, atas, bawah Tuhan. Maksudnya ada rupa yang berbeza. Rupa tu menuntut kepada adanya kadar. Kadar itu menuntut kepada ada banyak jirim ataupun sikit jirim. Itu baru boleh kata kadar. Kalau kata seorang lelaki, kita kata seorang gemuk, seorang kurus. Kenapa kita kata yang ni gemuk, yang ni kurus? Sebab apa? Yang ni jirimnya banyak, kadar jirimnya banyak, ni kadar jirimnya kurang. Itu. Kalaulah kata Tuhan berarah, maka akan bawa semua perkara yang mustahil itu. Kata Tuhan ada yang lain yang qadim bersama dengan Tuhan,
Kita kata ada kadar bagi Tuhan, ada ukuran bagi Tuhan, sedangkan ukuran tu semua sama saja. Semua yang harus besar ni ataupun besar lagi semua sama aja. Maka waktu itu perlu kepada yang menentukan dia. Jadi bila ada yang menentukan dia, maka dia makhur, dia berada di bawah kekuasaan yang lain. Itu semua mustahil. Bawa kepada hal yang mustahil. Patah balik kepada persoalan kita ni, buku kita. Dalam rajah di atas, Tuhan A contohnya, A di situ dijadikan oleh Tuhan B, yang dijadikan oleh C, yang dijadikan oleh D. Yang mana D itu dijadikan oleh A. Ini berarti Tuhan A perlu wujud sebelum dia wujud bagi membolehkan Tuhan B mewujudkan dia. Tak ke benih? A nak wujud kena ada B, B nak wujud kena ada C, C nak wujud kena ada D, D nak wujud kena ada A. Maksudnya A nak wujud, dia kena wujud sebelum dia wujud, baru dia boleh mewujudkan diri dia. Dia kena ada ketika dia tak ada, kena ada dan tak ada dalam satu masa. Di situ yang mustahil. Jadi kontradik, tanaqud, percanggahan yang terhasil di sini adalah mengatakan bahawa Tuhan A wujud dan tak wujud dalam masa yang sama. Kerana kewujudannya sebelum kewujudannya bererti kewujudan ketika waktu ketiadaan. Itu yang pertama, tanaqud. At-tasalsul, yang kedua tasalsul. Ini berlaku jika jumlah Tuhan tersebut tak terbatas, jumlah yang infinity, yang akhirnya menyebabkan rantaian tersebut tak berpenghujung. Setiap satu diciptakan oleh satu lagi sebelumnya, diciptakan oleh yang sebelumnya, oleh sebelumnya. Perkara ini membawa kepada satu kontradik, iaitu menetapkan ketidakharusan kewujudan alam yang wujud, kerana kewujudan perkara baharu yang bergantung kepada sebab-sebab yang tidak habis memustahilkan kewujudan hal tersebut. Sedangkan perkara baharu seperti diri kita sendiri telah benar-benar wujud. Ini mesti tak faham. Okey. Kita nak wujud kena ada Tuhan. Kalau tak ada Tuhan, boleh tak kita wujud? Tak boleh. Kita nak wujud kena ada Tuhan. Kalaulah kita andaikan Tuhan ini diciptakan oleh Tuhan yang lain, Tuhan yang kedua ni nak wujud, yang ni Tuhan yang ada permulaan, yang ni pun mesti ada permulaan, dia diciptakan oleh yang sebelum dia. Yang ketiga ni nak wujud, boleh wujud tak kalau tak ada Tuhan sebelum dia? Tak boleh, diciptakan oleh sebelum dia. Yang sebelumnya nak wujud, boleh tak untuk wujud kalau tak ada yang sebelum dia? Tak boleh. Kita ambil yang ke-100 contohnya. Yang ke-100 ni dia nak wujud, dia boleh wujud tak kalau tak ada yang sebelum dia? Tak boleh. Kita ambil yang ke-1000, dia boleh wujud tak kalau tak ada yang sebelum dia? Tak boleh juga. Yang mana sekalipun kita ambil dalam rantaian tersebut, semua Tuhan tersebut kalau nak wujud kena ada wujud yang sebelumnya. Yang sebelumnya tentu tak lagi wujud, tak tentu lagi. Dia nak wujud kena wujud yang sebelumnya. Maksudnya sampai bila-bila takkan wujud. Sampai bila-bila kita takkan sampai kepada satu Tuhan yang kita pasti yang ni boleh wujud. Sebab apa? Nak wujudnya dia bergantung kepada syarat yang lain, kewujudan Tuhan yang lain. Kemudian bergantung kepada syarat yang lain, kewujudan Tuhan yang lain. Tak habis. Kalau tak habis, maksudnya tak boleh nak pastikan untuk dia wujud. Dia takkan boleh wujud. Kalau tak boleh wujud, boleh tak kita wujud? Tak boleh wujud. Itu. Jadi tasalsul, kalau kita kata Tuhan ni adalah rantaian yang tak putus, maka kita pun tak boleh wujud. Sekarang kita wujud tak? Sekarang kita wujud. Maksudnya rantaian tersebut ada penghujung tak? Ada penghujung. Hanya berhenti kepada satu Tuhan saja. Kalau kata 2, 3 pun tetap berhenti kepada satu, yang tu yang Tuhan, yang sebelum tu bukan Tuhan. Kalau kata mak dia, ayah dia lahirkan dia apa semua, akhirnya sampai kepada satu sebab, yang mana yang tu sebab yang hakiki yang menjadikan yang lain. Yang lain bukan sebab hakiki, sebab majazi saja. Jadi mesti berhenti juga pada satu, itu Tuhan, yang lain bukan Tuhan. Jadi tasalsul, natijahnya alam tak wujud. Tetapi kita wujud tak? Kita wujud. Itu yang mustahil. Di situ kontradik. Kalau kita kata alam ni berlaku tasalsul. Kalau kita kata Tuhan itu tasalsul, Tuhan itu sebelumnya ada Tuhan yang lain, sebelumnya ada Tuhan yang lain, maka berarti alam ni tak boleh wujud. Sedangkan kita dah wujud. Wujud dan tak wujud dalam satu masa yang sama. Di situ tanaqudnya. Jadi mustahil juga untuk berlaku tasalsul. Oleh itu kewujudan kita mewajibkan agar rantaian Tuhan-Tuhan ini berpenghujung. Bahkan ia menuntut agar semua penciptaan terhenti kepada Tuhan yang tidak berpermulaan. Inilah dakwaan yang ingin dibuktikan di sini. Baik, bila terbatal dakwaan kewujudan Tuhan yang berpermulaan,
Bila mana kita dah batalkan Tuhan tu ada permulaan, kerana kalaulah Tuhan ada permulaan, maka dia membawa kepada daur ataupun tersalsul, dan kedua-duanya kita dah batalkan, maka terbatallah Tuhan yang ada permulaan. Maka terbuktilah bahawa kewujudan Allah Ta'ala itu tidak berpermulaan. Inilah yang disebut oleh ahli kalam sebagai sifat qidam. Kita ada cerita wujud qidam, yang ni lah maksudnya. Wujud yang wajib. Qidam, tak ada permulaan bagi wujud yang wajib tersebut. Ia bererti bahawa kewujudan Allah Ta'ala adalah kewujudan yang wajib secara akal. Tidak boleh untuk diandaikan bahawa Allah Ta'ala tidak wujud pada bila-bila ketika sekalipun. Tak boleh semalam, kemarin, 10 hari, 1000 tahun yang lepas, ataupun bila-bila masa pada waktu yang telah lalu dan semenjak azali. Tak boleh untuk Tuhan itu tak wujud. Begitu juga dia tak boleh untuk tak ada pada esok hari, ataupun lusa, ataupun minggu depan, 10 tahun lagi, ataupun selama-lamanya pada waktu akan datang. Tak boleh untuk Tuhan itu tiada. Tak boleh fana baginya, tak boleh untuk dia hilang, tak boleh untuk dia tak ada. Kerana jika dia boleh tiada, bererti kewujudannya adalah kewujudan yang harus. Ini kaedah yang penting. Kita dah buktikan Allah Ta'ala itu wajib ada. Kita dah buktikan bahawasanya kewujudan Allah Ta'ala tak berpermulaan. Sekarang persoalannya, pada masa akan datang, adakah Tuhan itu boleh fana? Adakah boleh hilang? Adakah boleh tak ada? Jawapannya tak boleh juga. Kenapa? Kalaulah Tuhan wujud, wujudnya tak ada permulaan, wujud, tiba-tiba tak wujud, hilang, tak ada, maka pada ketika tu Tuhan bukan lagi yang wajib, tapi dah jadi yang harus. Kerana yang wajib kita sebut sebelum ni, ma la yatasawwaru fil aqli adamu, perkara yang tak terbayang pada akal ketiadaannya, yang tak boleh tak ada, kena ada selesai. Tapi kalau Tuhan tu wujud, tengok tak ada, mati ke, fana ke, hilang ke, tak ada, maka ketika tu Tuhan itu boleh wujud dan boleh tak wujud. Bila boleh wujud dan boleh tak wujud, berarti dia harus. Kalau boleh wujud, boleh tak wujud, maksudnya dia itu adalah perkara yang harus, yang jaiz, yang mungkin. Kalaulah dia boleh menerima wujud dan boleh menerima tak wujud, kalaulah dia perkara yang harus, boleh ada, boleh tak ada, dia nak wujud, dia perlu kepada yang menciptakan dia. Dia tak boleh ada sendiri. Sebab tu sifat perkara yang harus. Perkara yang harus macam kita, makhluk ni kita tak boleh nak ada sendiri. Kita nak wujud, kena ada permulaan bagi kita, kena ada penciptaan bagi kita. Jadi kalau kita kata Tuhan tu ada penghujung, ada ketika dia tak ada, maka waktu itu dah jadi harus, dia perlu ada permulaan. Macam mana Tuhan boleh ada permulaan? Sedangkan tadi kita dah sebut bahawasanya Tuhan tu mustahil untuk ada permulaan bagi dia. Kita dah sebut dalil bagi sifat qidam. Jadi sifat qidam itu menjadi dalil bagi sifat baqa. Wujud, qidam, baqa. Allah Ta'ala wujud, wujudnya tak ada permulaan, wujudnya tak ada perakhiran. Baik. Tadi kita bincangkan qidam. Ini wujud. Kalau kita katakan Allah Ta'ala mawujud, Allah Ta'ala itu wujud, kita bincangkan contohnya ini pada hari ini Allah Ta'ala wujud, pada ketika ni Tuhan itu wujud. Sebelum tadi wujud tak? Wujud. Ada tak sebelum dia? Ada tak? Ada. Wujud, sentiasa wujud, tak boleh tak wujud. Kalaulah ada permulaan, maka ada Tuhan lain yang menjadikan dia. Tuhan lain yang menjadikan dia pun sama juga, pasti ada permulaan, dijadikan oleh Tuhan yang lain, dijadikan oleh Tuhan yang lain, maka akan bawa kepada masalah tasalsul. Kalaulah dijadikan oleh Tuhan yang lain, yang mana Tuhan yang lain ni kembali kepada diri dia yang awal, itu berlaku masalah daur, pun mustahil juga, kita dah sebut dah. Okey, jadi masalah qidam dah terbukti dah, mustahil untuk Allah Ta'ala itu jadi hudus, ada permulaan bagi wujud Allah Ta'ala. Sekarang kita nak bincangkan berkenaan dengan baqa pula. Nak bincangkan berkenaan dengan baqa. Sekarang Allah Ta'ala ada,
Kejap lagi Allah Ta'ala ada, esok Allah Ta'ala ada, sentiasa ada. Kalaulah diandaikan ada satu ketika Tuhan tu tak ada, kalaulah diandaikan, kita kata sentiasa ada, kalaulah diandaikan ada satu ketika Tuhan tu tak ada penghujung bagi dia, berarti Tuhan itu boleh untuk wujud, boleh juga untuk adam, boleh juga untuk tak ada. Yang boleh menerima wujud dan tak wujud itu adalah perkara yang mungkin, secara akal. Ma yaqbalul wujuda wal adama ala haddin sawa. Perkara yang menerima wujud dan tak wujud dalam nilai yang sama, had yang sama, seolah-olah macam dacing. Kita kata dacing, kalau tak ada apa-apa di atas dia, sama saja dua-dua belah. Kalau diletak pemberat, baru dia akan berat sebelah. Jadi kita, perkara yang mungkin macam ni, kita boleh menerima untuk wujud, boleh untuk menerima tak wujud, boleh untuk ada, boleh untuk tak ada. Jadi untuk kita wujud, perlu ada yang mewujudkan kita, perlu ada yang menjadikan kita. Untuk kita wujud, perlu kepada yang mewujudkan kita. Kita tak boleh untuk ada sendiri. Kena ada. Jadi maksudnya apa? Maksudnya perkara yang mungkin itu wujudnya sentiasa ada permulaan. Kalaulah kita kata Tuhan ada penghujung bagi kewujudannya, maknanya Tuhan tu boleh terima wujud, boleh terima tak wujud, maka berarti pasti wujudnya itu pun ada permulaan. Kerana ketika ni dia tak jadi wajib lagi, dia dah jadi harus. Kerana dia menerima wujud dan menerima ada, boleh ada, boleh tak ada. Jadi kalau boleh ada, boleh tak ada, berarti wujudnya wujud yang mungkin. Wujud yang mungkin, dia tak boleh wujud sendiri, tak boleh ada sendiri, perlu kepada yang lain untuk mewujudkan dia. Jadi ketika tu akan ada permulaan bagi Tuhan. Macam mana boleh ada permulaan bagi Tuhan, sedangkan kita dah buktikan tadi bahwasanya Tuhan tu qadim. Jadi bila terbukti qadim, pasti terbukti juga baqa bagi Allah Ta'ala. Mustahil untuk Tuhan tu ada pengakhiran bagi dia. Sebab tu ulama menyebut ma thabata qidamuhu istahala adamuh. Ma thabata qidamuhu istahala adamuh. Perkara yang sabit akan qidamnya, mustahil untuk dia tak ada. Perkara yang dah pasti dia itu sentiasa ada, maka mustahil untuk ada penghujung baginya. Itu kaedah dalam ilmu kalam. Ma thabata qidamuhu istahala adamuh. Baik. Inilah yang dimaksudkan oleh ahli kalam dengan istilah al-baqa, muka surat 48. Jika kewujudan Allah Ta'ala, perenggan yang tengah, jika kewujudan Allah Ta'ala tak ada permulaan dan tak ada pengakhiran, sudah pasti dia berbeza dengan makhluk ciptaannya yang sentiasa ada permulaan dan ada penghujung bagi kewujudan zat dan sifat mereka. Zat Allah Ta'ala tak ada permulaan, tak ada pengakhiran. Sifat Allah Ta'ala tak ada permulaan, tak ada pengakhiran. Sedangkan zat dan sifat makhluk, jauhar dan arat makhluk itu ada permulaan dan ada pengakhiran. Berarti Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk biwajhin minal wujuh, dari apa sisi sekalipun tak sama dengan makhluk. Inilah yang disebut oleh ahli kalam dengan istilah mukhalafatuhu lil hawadith. Berbeza Allah Ta'ala dengan segala yang baharu. Jika telah terbukti bahawa kewujudan Allah Ta'ala adalah hal yang wajib bagi zatnya, begitu juga sifat-sifat kesempurnaan. Jika terbukti bahawa kewujudan Allah Ta'ala adalah hal yang wajib bagi Allah Ta'ala, sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, begitu juga sifat-sifat kesempurnaannya yang lain seperti kuasa, kudrah, kehendak, iradah, ilmu juga wajib bagi dirinya, maka terbuktilah bahawa dia tidak memerlukan kepada sesuatu yang menjadikannya. Kalau dah terbukti tadi segala sifat kesempurnaan yang kita sebut ada bagi Allah Ta'ala, adakah dia perlu kepada yang lain untuk mewujudkan dia? Dia tak perlu. Dan dia bukanlah sifat yang memerlukan kepada zat untuk ada, dan dia bukan juga sifat yang memerlukan kepada zat untuk ada. Sekarang ni kita nak membahaskan makna qiyamuhu binafsi. Sebagian ulama menyebut al-ghina al-mutlaq. Apa maksud qiyamuhu binafsi? Kita terjemah
Kita kata berdiri dengan sendirinya. Qiyam di sini bukanlah qiyam dengan arti kata macam kita berdiri dengan kaki tu. Sebab anggota tubuh badan kadar ukuran itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Jadi qiyamuhu binafsih ini, tafsiran ulama ada dua makna qiyamuhu binafsih. Yang pertama adamul iftiqari ila al-mukhassis. Yang kedua adamul iftiqari ila mahal. Yang pertama tak perlu kepada yang menjadikan dia. Maha kaya Allah Ta'ala tak perlu kepada menjadikan dia. Sebab apa? Dia maha sempurna, wujudnya tak berpermulaan, maka dia tak perlu kepada yang menjadikannya. Yang kedua, dia bukanlah sifat. Sebab apa? Okey. Yang kedua, dia tak perlu kepada tempat. Apa maksud tak perlu pada tempat di sini? Bukan maksud tak perlu pada tempat di sini tempat macam kita duduk ni. Tempat yang macam kita duduk ni dah dinafikan dalam sifat mukhalafatuhu lil hawadith, berbeza dengan makhluk. Berbeza dengan perkara yang baru. Perkara yang baru ada tempat, maka Allah Ta'ala tak sama macam perkara yang baru. Maka Allah Ta'ala tak perlu pada tempat. Itu dah dinafikan dalam mukhalafatuhu lil hawadith. Jadi dalam qiyamuhu binafsih, ay la yaftaqiru ila mahallin wala mukhassisin. Allah Ta'ala tak perlu pada tempat, tak perlu pada mukhassis yang menjadikan dia. Yang menjadikan dia dah jelas, tak perlu pada tempat. Tempat apa yang dimaksudkan di sini? Maksud di sini Allah Ta'ala bukanlah sifat yang perlu pada zat yang lain yang menjadi tempat bagi sifat. Sifat ni dia tak boleh ada sendiri. Dia kena ada pada suatu tempat, yang mana tempat itu adalah zat. Sifat tinggi, sifat rendah, panjang, bulat, semua sifat-sifat ni, warna sekalipun, kalau kita bayang sifat saja warna, kalau kita bayang warna merah contohnya, sama ada kita bayang warna merah tu dekat dinding, dekat atas, dekat asap macam tu, jadi dia perlu pada zat. Jadi sifat tu nak adanya perlu ada pada zat. Zat itu adalah tempat bagi sifat. Jadi bila kita buktikan Allah Ta'ala itu wujud, Allah Ta'ala wujudnya tak ada permulaan, tak ada pengakhiran, tak sama dengan makhluk, maka kita buktikan Allah Ta'ala tak perlu kepada yang menjadikan dia. Kemudian kita buktikan pula Allah Ta'ala itu maha berkuasa, Allah Ta'ala maha berkehendak, Allah Ta'ala maha berilmu, Allah Ta'ala maha hidup. Maksudnya ada sifat-sifat pada dirinya. Maksudnya Allah Ta'ala itu zat. Zat yang ada padanya segala sifat kesempurnaan. Bukanlah diri Allah Ta'ala itu sifat yang perlu duduk pada zat yang lain. Itu yang dinafikan dalam mukhalafatul lil hawadith. Bukanlah diri Tuhan itu adalah sifat yang kena duduk pada zat yang lain. Sebaliknya Allah Ta'ala itu adalah zat yang ada padanya segala sifat kesempurnaan. Bahkan dialah zat yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang tidak terbatas. Kerana jika dia adalah sifat, sudah pasti dia tidak dapat disifatkan dengan sifat-sifat ini. Ini satu lagi kaedah dalam ilmu aqidah, dalam ilmu kalam. Qiyamus sifah bis sifah. Suatu sifat dia tak boleh bersifat dengan sifat yang lain. Contohnya kita kata bulat yang tinggi, tak boleh. Panjang yang cantik, tak boleh. Kena ada benda lain. Benda apa yang panjang dan juga cantik benda tu. Benda apa yang bulat dan juga elok dan apa. Jadi sifat tu disifati pada zat. Zat yang satu sifat banyak dekat dia boleh, tak ada masalah. Tetapi sifat tak boleh ada padanya sifat yang lain. Contohnya sifat tinggi atau bulat, ia tidak boleh disifati dengan sifat kuat. Contohnya kita kata tinggi yang kuat, tak boleh. Kena ada zat yang lain, ali yang tinggi dan juga kuat contohnya. Kerana inilah kita tidak boleh mengatakan bulat ini kuat, tinggi ini lemah. Sebaliknya kita memerlukan kepada zat yang bersifat dengan sifat-sifat ini. Ketika itu kita boleh mengatakan ali yang tinggi itu kuat contohnya. Kedua-dua perkara yang dinyatakan di sini, Allah Ta'ala tak perlu kepada Tuhan yang lain yang menjadikan dia, dan diri Allah Ta'ala itu adalah zat bukannya sifat. Kedua-duanya ini dinamakan di sisi ahli kalam dengan istilah qiyamuhu binafsi. Itu yang disebut berdiri dengan sendirinya, itu ini maknanya qiyamuhu binafsi. Setelah membuktikan kebenaran kewujudan mukjizat dengan bukti-bukti akal yang menjadi hujah penetapan sifat-sifat kesempurnaan Allah Ta'ala seperti yang telah dinyatakan tadi, kita tertanya-tanya, adakah mukjizat boleh berlaku jika ada banyak Tuhan yang qadim? Jadi daripada mukjizat tadi kita dapat sifat qudrah, sifat wujud. Wujud di bawahnya kita faham qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu binafsi. Kita faham juga qudrah, iradah, ilmun, hayah. Itu kita faham. Berbaki, apa dia lagi yang berbaki di sini? Sama', basar, kalam dan juga wahdaniyah. Sama' basar kalam tadi dalam matan kita sebut sama' basar kalam, kita menggunakan hujah
hujah naqliyah, menggunakan Al-Quran dan juga hadis. Kerana tanpa kita faham sama' basar kalam pun dah boleh ithbat mukjizat, dah boleh tetapkan mukjizat. Jadi yang tu kita pakai hujah syarak, kerana syarak dah tetap dengan sebab tetapnya mukjizat. Yang berbaki wahdaniyah, esa Allah Ta'ala, Tuhan yang satu, tidak ada dua pada zatnya, pada sifatnya, pada af'alnya. Bila kita dah isbat semua sifat-sifat tadi, kita tertanya-tanya, adakah mukjizat boleh berlaku jika ada banyak Tuhan yang qadim? Adakah mukjizat boleh wujud jika terdapat lebih daripada satu Tuhan yang bersifat dengan sifat-sifat tadi? Di sini kita masuk pula ke dalam perbahasan sifat wahdaniyah. Sifat qudrah dan iradah bukti wahdaniyah, ini kita akan sambung malam insya-Allah. Kita pergi ke belakang. Rehat sekejap 5 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd.
Tengok pada muka surat 100. والدليل على اتصافه بالسمع والبصر والكلام الكتاب والسنة وإجماع الأنبياء والمسلمين على الجملة أن الله سميع بصير متكلم. Dalil Allah bersifat dengan sama', mendengar, basar, melihat dan kalam, berkata-kata adalah berdasarkan nas Al-Quran, sunnah, ijma' para nabi dan umat Islam keseluruhannya bahawa Allah maha mendengar, maha melihat dan maha berkata-kata. Ini yang kita terangkan tadi. Jadi bila dah terbukti mukjizat, terbukti kebenaran Rasul, terbukti syariat, waktu tu dah terpakai semua nas-nas syariat. Jadi apa lagi sifat-sifat yang kita tak buktikan ketika buktikan mukjizat, kita boleh buktikan dengan menggunakan nas Al-Quran pada ketika itu, boleh buktikan dengan menggunakan nas hadis. Fahadhihi sifatul wujud. Kesemua ini adalah sifat-sifat wujud. Bukanlah bererti semua ini sifat yang kembali kepada wujud. Ini adalah penamaan sifat yang digunakan oleh Syekh Hawari. Tengok nombor 62. Penamaan sifat ma'ani dengan nama sifat al-wujud adalah istilah khas yang digunakan pakai oleh Syekh Hawari. Ulama lain menyebut sifat ma'ani, tapi Imam Hawari menyebut sifatul wujud. Kerana apa? Kerana ciri yang paling khusus bagi sifat ma'ani itu adalah sifat-sifat ini adalah sifat yang wujud. Jadi ketika ini kita kena faham pula pembahagian sifat Allah Ta'ala. Ada sifat yang disebut sebagai sifat nafsiyah, ada yang disebut sebagai sifat salbiyah, ada yang disebut sebagai sifatul ma'ani, ada yang disebut sebagai sifat ma'nawiyah. Sifat nafsiyah adalah sifat yang mana dia itu adalah nafsul dzat, sifat yang menunjukkan kepada diri zat, wujud tadi yang kita sebut tu, sifat yang menunjukkan kepada diri zat. Okey. Yang kedua sifat salbiyah, bawahnya ada qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah. Yang lima yang datang setelah wujud tu, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah. Apa itu makna salbiyah? As-salbu bimakna an-nafyi. As-salbu itu dengan makna an-nafyu. Nafi itu maksud salab, itu maksudnya nafi. Nafi apa? Qidam, nafi permulaan bagi wujud. Baqa, nafi pengakhiran bagi wujud. Mukhalafatu lil hawadith, nafi persamaan dengan makhluk. Qiyamuhu bi nafsihi, nafi keperluan kepada pencipta, nafi keperluan kepada zat yang lain untuk dia ada. Wahdaniyah, nafi berbilang-bilang. Jadi sifat salbiah itu as-salbu bimakna nafi. Sifat salbiah itu jenis yang nafi semuanya. Jenis tak ada permulaan, tak ada pengakhiran, tak ada keserupaan dengan makhluk, tak ada keperluan kepada yang menciptakan, tak ada keperluan kepada zat yang lain untuk ada, dan tak ada berbilang-bilang, tak berbilang-bilang. Itu jenis yang tak ada. Jadi sifat itu sifat yang bentuk tak ada. Ada tak sifat pada makhluk yang bentuk tak ada? Ada juga. Kita pergi kenuri kahwin, tengok pengantin, ish, cantik pengantin, tak ada cacat celah, tak ada. Sifat salbiah, jenis yang tak ada. Jenis yang tak ada. Okey. Sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani. Sifatul ma'ani, idhafah di sini lil bayan, untuk menerangkan. Jadi sifatul ma'ani dengan dia kata sifatun hiyal ma'ani. Kenapa? Kerana sifat itu umum. Sifat itu bila disebut sifat secara lughah, secara bahasa Arab, bila sebut sifat masuk dalamnya makna. Maknanya apa? Sifat yang ada. Apa erti sifat yang ada? Yang boleh dilihat sifat tersebut. Sifat yang ada, sifat yang boleh dilihat. Okey. Ada sifat yang jenis tak ada, macam sifat salbiah tadi yang jenis tak ada. Ada sifat yang jenis amrun i'tibari pun masuk dalam sifat juga. Jenis amrun idhafi pun masuk dalam sifat juga. Jadi bila sebut sifat tu masih umum. Bila ulama sebut sifatul ma'ani, dengan dikata sifatul hiyal ma'ani. Jadi waktu tu idhafah tu lil bayan, untuk menerangkan ini sifat ni adalah sifat makna. Maksudnya apa? Sifat yang wujud, yang kalaulah disingkat hijab di akhirat nanti kita boleh tengok sifat itu. Apa sifat ni? Qudrah, iradah, ilmun, haya, sama', basar, kalam. Sifat-sifat ni sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala. Sifat ni ada pada zat Allah Ta'ala. Macam qidam tadi, sifat itu yang jenis tak ada. Sifat itu wajib bagi Allah Ta'ala, tapi jenis tak ada. Tak ada permulaan, tak ada pengakhiran. Yang ni sifat ni jenis ada pada zat Allah Ta'ala. Qudrah, kuasa, kehendak, ilmu, jenis yang ada pada zat Allah Ta'ala. Semuanya sifat yang wajib. Jadi jangan pening lah.
Semuanya adalah sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Okey. Fahadhihi sifatul wujud, maka ini adalah sifat yang wujud, sifat ma'ani ini. Wahia sifatul ma'ani. Imam Hawari menerangkan balik, wahia sifatul ma'ani, ia adalah sifat-sifat ma'ani. Wahia ibaratun an sifatin mawjudatin. Sekarang dia nak menerangkan apa itu sifat ma'ani. Ia adalah sifat-sifat ma'ani yang merupakan ungkapan, ibaratun, ungkapan bagi sifat-sifat mawjudatin yang wujud, qa'imatin bidzatihi ta'ala, yang ada pada zat Allah Ta'ala, mujibatin lidzatihi hukman, yang mewajibkan bagi zatnya suatu hukum, wa huwa kaunuhu qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakallima, iaitu apa hukumnya? Hukum atau ahwal tersebut adalah keadaan zatnya yang berkuasa, berkehendak, berilmu, hidup, mendengar dan melihat. InsyaAllah. Ini kita masuk perbahasan ahwal pula. Masuk perbahasan ahwal. Ini antara yang penting lah sebenarnya mengaji akidah ni, bahasan ahwal yang selalu pening. Orang tanya-tanya, kenapa yang tadi sebut qudrah, iradah, ilmun hayah, kemudian sebut pula kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan. Nak faham yang ni, dia kena faham perbahasan hal ataupun ahwal. Kalau dia tak faham perbahasan ahwal, dia tak faham kenapa ulama ulang balik, kenapa ulama sebut balik kau tersebut. Jadi kena faham ahwal. Nak faham ahwal, kena faham apa istilahnya, kena faham ma'qulat. Ma'qulat satu, ma'qulat. Kena faham benda-benda yang kita dapat proses dengan akal kita, benda yang kita dapat faham dengan akal kita. Okey. Yang ni sebenarnya saya ada terangkan muka surat 55 tu. Pada muka surat 55 tu ada terang, tapi saya akan sebut dulu secara umum, nanti kita akan bacalah. Okey. Baik. Okey, nak faham masalah sifat nafsiyah dah settle, sifat salbiyah dah settle, ma'ani kita dah bincangkan tadi, ma'ani. Sekarang ma'nawiyah. Nisbah kepada makna kerana dia lazim daripada sifat ma'ani. Bila ada sifat ma'ani, maka akan ada sifat ma'nawiyah. Kenapa boleh jadi macam tu? Kerana ulama menerima nazariyatul ahwal, kerana ulama menerima teori ahwal. Teori ahwal ni yang asalnya dibawa oleh Mu'tazilah. Kemudian ulama menggunakan pakai teori ni. Okey. Nak faham masalah ni kena faham ahwal ataupun hal lah. Mufradnya hal, jamaknya al-ahwal. Nak faham al-ahwal ni masuk kelas falsafah pula. Nak faham al-ahwal, kena faham al-ma'qulat, benda yang kita dapat faham dengan akal kita. Ma'qulat, benda yang kita dapat faham dengan akal kita ni ada dua mazhab, ada dua pendapat ulama. Ada satu pendapat ulama kata apa saja yang kita dapat proses, yang kita dapat faham dalam akal kita ni ada dua saja, sama ada benda tu ada ataupun tak ada. Mawjud ada ataupun tak ada. Ma'dum, mawjud atau ma'dum. Ini pendapat yang pertama. Mereka mengatakan benda yang kita dapat faham, apa saja yang kita dapat proses, yang kita tahu dalam alam ni, bukan alam, semua perkara ni yang kita tahu, sama ada benda tu ada ataupun tak ada. Itu je. Allah Ta'ala ada, sekutu bagi Allah Ta'ala tak ada. Saya ada, kembang saya tak ada, sebab memang tak ada, lahir seorang. Okey. Jadi sama ada dia wujud ataupun tak wujud, itu saja. Ada sebahagian ulama kata tak, dia ada tiga kategori. Ada yang disebut sebagai mawjud, benda yang ada. Ada yang disebut sebagai ma'dum, benda yang tak ada. Dan ada satu perkara lagi
yang nak kata wujud pun tidak, nak kata tak wujud pun tidak. Macam mana mereka boleh kata ada perkara yang nak kata wujud pun tidak, nak kata tak wujud pun tidak? Kerana mereka melihat ciri khas yang ada pada wujud yang tak wujud. Apakah ciri khas bagi benda yang tak wujud? Benda yang tak wujud boleh dinafikan. Sekutu Allah Ta'ala tak ada, kita boleh nafi. Kembar saya tak ada kembar, boleh nafi. Itu perkara yang boleh untuk kita nafi. Jadi benda yang boleh nafi itu benda yang tak ada. Okey. Apakah ciri khas bagi benda yang wujud? Benda yang wujud itu boleh dilihat tanpa bighaddin nazar anil hijab, tanpa kita tengok masalah hijab ataupun tak hijab. Ada benda yang kita tak boleh nampak, KLCC dari sini tak boleh nampak, bukan kata tak wujud. Itu kerana hijab, itu perbahasan yang lain. Okey. Jadi ciri khas bagi yang wujud boleh dilihat, ciri khas bagi yang tak wujud boleh dinafi. Itu cirinya. Tapi ada perkara yang tak boleh nak dilihat dan tak boleh juga nak nafi. Contohnya apa? Contohnya, saya kata saya berlari. Semua orang faham apa itu berlari. Boleh tak kita nafi? Tak ada yang kata lari itu, tak ada. Yang kata larian itu tak ada. Boleh tak kita nafi larian? Tak wujud satu perkara yang disebut sebagai larian. Boleh tak nafi? Tak boleh nafi. Bila tak boleh nafi, maka dia tak masuk dalam bahagian ma'dum, benda yang tak wujud. Sebab tak boleh nafi. Kalau tak boleh nafi, adakah dia ada? Boleh tak? Kalau dia ada, boleh tengok tak lari tersebut? Cuba tunjuk kat mana lari tersebut. Tunjuk kena kaki, yang nampak kaki saja. Tak nampak yang kata lari itu. Jadi dia tak masuk juga dalam bahagian wujud. Jadi dia masuk dalam kategori yang lain. Kategori yang tak boleh masuk dalam wujud, tak boleh juga masuk dalam tak wujud. Nak kata wujud pun tidak, tak wujud pun tidak. Kenapa? Kerana tak cukup syarat untuk jadi wujud boleh dilihat, tak cukup syarat untuk disebut tak wujud, itu boleh dinafi. Yang ni disebut sebagai hal. Dari sini datang teori hal. Habis itu lari macam mana bagi di sisi ulama yang mengatakan wujud perkara yang kita tahu ni sama ada dia wujud atau tak wujud saja. Bagi mereka lari tersebut hanyalah amrun i'tibari aqli, hanyalah diketahui secara akal saja. Amrun i'tibari semata-mata, i'tibar akal semata-mata. Laisa lahu wujudun fil kharij, tak ada wujud dari kharij. Pada realiti tak ada wujudnya, yang ada kaki saja, yang ada gerakan yang disifati pada kaki, yang tu saja yang ada. Yang kata lari itu tak ada pada hakikatnya, hanya ada dalam akal. Akal kita faham, oh yang macam tu disebut sebagai lari. Tapi di sisi ulama yang tadi mereka kata tak, lari itu ada, dia dimakan sebagai hal. Itu beza. Dan yang berpegang dengan pendapat ini dan pendapat ini bukannya orang yang biasa-biasa. Hal ini dipegang oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali pegang pendapat tentang hal. Yang bahagi kepada dua, kebanyakan ulama mutaakhirin, ulama Asy'ariyah mutaakhirin, Al-Muqtarah dan ulama yang datang setelahnya, Al-Muqtarah Al-Misri dan ulama datang setelahnya, mereka lebih berpegang dengan pendapat yang menolak hal. Bagi mereka sama ada wujud ataupun adam sahaja. Jadi dari sinilah timbulnya hal. Jadi bila kita melihat, kalau kita kata seorang lelaki namanya Ali, Ali adalah Ali orang lah. Okey. Ali ni zat. Ali ada ilmu. Ali ada ilmu. Zat ni ilmu adalah sifat. Jadi disebut bagi Ali alimun. Apa itu alimun? Alim adalah zatun mausufatun bil ilmi. Zat yang bersifat dengan ilmu. Itu yang kata alim, zat yang bersifat dengan ilmu. Jadi ada makna apa di sini? Ta'aqqulu qiyamis sifati bidzat. Qiyamis sifah bidzat. Ada kefahaman kita akan qiyamnya sifat pada zat, duduknya sifat itu pada zat. Duduk sifat pada zat itu yang tu jadi hal. Allah Ta'ala zatun, ilmu sifatuh. Allah alimun, ay zatuhu mausufatun bil ilmi. Qiyamus sifah bidhatihi ta'ala, qiyamul ilmi bidhatihi ta'ala huwal hal. Yang itu yang disebut sebagai hal.
Qiyamus sifah itu bagi mereka itu disebut sebagai hal. Sebab apa? Qiyamus sifah, adanya sifat pada zat itu nak sampai wujud pun tidak. Kerana yang wujud itu dua saja, zat dan juga sifat. Qiyamus sifah bidzat, itu nak kata wujud tak sampai tahap wujud, nak nafi tak boleh nafi. Jadi bagi mereka itu adalah hal. Itu yang disebut kaunuhu aliman, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan. Adanya sifat itu pada diri zat, bersifatnya zat dengan sifat tersebut. Okey. Jadi maknanya berbeza dengan kita sebut sifat saja. Kalau kita sebut ilmu, maksudnya apa? Sifat ilmu. Alimun, adanya sifat ilmu pada zat Allah Ta'ala. Penyifatan ilmu pada zat Allah Ta'ala itu satu perkara yang lain bagi mereka. Itu disebut sebagai hal. Jadi hal pun masuk dalam kumpulan sifat. Seperti mana amrun i'tibari, amrun idafi, salbi, masuk idafi, semua masuk dalam sifat Allah Ta'ala. Makna masuk dalam sifat Allah Ta'ala, hal pun masuk dalam sifat Allah Ta'ala bagi mereka. Sebab itu mereka sebut kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an basiran mutakaddima. Macam mana dengan ulama yang tak menerima hal? Mereka mengatakan yang ada hanya pada hakikatnya hanya zat dan juga sifat. Qiyamus sifah bidzat itu hanyalah perkara yang kita faham secara akal saja, amrun i'tibari semata-mata. Laisa lahu wujudun fil kharij. Itu di sisi ulama yang tak menerima hal. Jadi kita sekarang kita mengaji sifat 20 itu mengikut mazhab yang menerima hal, menerima ahwal. Kalau kita tak pakai mazhab yang menerima ahwal, kita mengaji 13 sifat ajalah. Tak masuk kaunuhu tak masuk. Tengok muka surat 102. Tengok muka surat 102. Wa hadhihi al-ahkamu hiya as-sifat al-ma'nawiyah. Kata Syekh Hawari, hukum ini, hal ini yang ini disebut sebagai sifat ma'nawiyah. Adanya sifat ilmu, penyifatan sifat ilmu pada zat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berilmu, kita kata. Allah Ta'ala maha mengetahui, kita kata. Okay. Adanya kuasa ada pada zat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha berkuasa. Yang tu sifat ma'nawiyah. Wahia ibaratun an sifatin thabitatin. Nampak? Dia gunakan istilah thabitah. Sebab ahwal itu thabit, tetap, sungguh. Kalau bahasa kitab Jawinya sungguh. Kalau ada digunakan untuk yang wujud, sungguh digunakan untuk yang thabit. Okey. Jadi sifat ma'ani itu sifatun mawjudatun, sifat yang ada lagi sungguh. Kalau sifat ma'nawiyah, sifatun thabitah, sifat yang sungguh, qa'imatin bidzatihi ta'ala, yang tetap, yang tetap pada zat Allah Ta'ala. La tusafu bil wujudi wala bil adam. Tak disifati dengan wujud, tak disifati dengan tak wujud. Kalau orang tak faham pembahagian yang kita sebut tadi, dia akan pelik lah. Macam mana nak kata ada pun tak ada pun tak? Itu kalau dia memegang mazhab yang mengatakan pembahagian hanya dua saja, ada ataupun tak ada, maka waktu itu tak boleh untuk menafikan kedua-duanya. Tapi kalau dia pegang pembahagian yang tiga, wujud, adam, hal, maka boleh untuk dia menafikan dua bahagian, masih berbaki satu lagi. Mulazimatun li sifatil ma'ani. Sifat ini melazimi sifat ma'ani. Maksudnya dia adalah lazim daripada sifat ma'ani. Dengan erti kewujudan sifat ma'ani mewajibkan tetapnya sifat-sifat ma'nawiyah ini. Okey. Wad dalilu ala qidami dzatih. Dah habis membincangkan sifat nafsiyah, kemudian sifat ma'ani, kemudian sifat ma'nawiyah, barulah Imam Hawari membahaskan sifat salbiyah. Jadi susunan dia beza sikit daripada Imam Sanusi. Wad dalilu ala qidami dzatihi wa baqaiha. Dalil bahawa kewujudan zat dan sifat Allah Ta'ala itu tidak berpermulaan dan tidak juga berpenghujung. Dalil qidam dan juga baqa' zat Allah Ta'ala, wa qidami sifatiha kulliha, dan tak berpermulaan sifat Allah Ta'ala semuanya,
kalaulah zat Allah Ta'ala didahului oleh ketiadaan, kalaulah sifat Allah Ta'ala didahului oleh ketiadaan, kalaulah dulunya dia tak ada kemudian baru ada, au lahiqaha adamun, ataupun dia ada kemudian menurutinya ketiadaan, datang lepasnya tak ada, ada tak ada, ataupun tak ada kemudian baru ada. Kalaulah sebegitu, lakana muhtajan ilal fa'ili kanahnu, nescaya dia perlu kepada yang menjadikan dia, menciptakan dia, seperti mana kita perlu kepada yang menjadikan kita. Fayajibu lahu ma wajaba lana, kalaulah dia perlu kepada yang menciptakan dia, maka wajib bagi dia apa yang wajib bagi kita. Apa yang wajib bagi kita? Kita baharu, maka wajib dia baharu. Kita ada arah, kita ada tempat, kita ada saiz, maka yang itu pun wajib bagi dia juga, kalaulah dia perlu kepada yang menciptakan dia. Fayakunu wujuduhu idzan mustahilan, maka wujud Tuhan ketika itu jadi mustahil. Kerana apa? Kerana kalau kita kata dia Tuhan, maka dia perlu kepada pencipta, pencipta itu pun Tuhan. Pencipta tu Tuhan, maka pencipta itu pun perlu kepada pencipta yang lain, Tuhan juga. Maka waktu itu kewujudannya jadi mustahil, liluzumid dauri awit tasalsulil mustahilaini, kerana membawa kepada daur ataupun tasalsul yang mustahil. Jadi di sini disebut dua sebab kenapa mustahil. Yang pertama, kalaulah Tuhan itu tak qadim, kalaulah Tuhan itu tak baqa, maka dia perlu kepada pencipta, maka hukumnya sama dengan makhluk, maka waktu itu jadi mumatsalatuhu lil hawadits, jadi serupa macam makhluk. Itu dalil dia yang pertama. Dalil dia yang kedua, kalaulah Tuhan itu ada permulaan, maka dicipta oleh Tuhan yang lain. Tuhan yang lain pun sama juga, hukum Tuhan perlu kepada permulaan, dicipta oleh yang lain, bawa kepada tasalsul ataupun daur, dan dua-duanya mustahil. والدليل على مخالفة ذاته وجميع صفاته لنا. Tadi bila disebut dalil yang pertama, Tuhan itu mestilah qidam, mestilah baqa, kerana kalau tak qidam tak baqa, maka dia perlu kepada pencipta, ketika itu dia jadi serupa macam kita. Jadi sekarang Syekh Hawari sebut pula, apa dalil Tuhan itu tak boleh serupa dengan kita? Ad-dalilu ala mukhalafati dhatihi, dalil zat Allah Ta'ala, wa jami'i sifatihi, dan semua sifatnya, mukhalifatul lana, berbeza dengan sifat dan zat kita. Apa dalilnya? Annahu law mathalana lakana masnu'an kanahnu, kalaulah dia tu serupa macam kita, nescaya dia juga dicipta seperti mana kita dicipta, berada di bawah kekuasaan yang lain seperti mana kita. Wad dalilu ala anna dhatahu mawsufun bi sifatin wa kamalatin la tuhsa, ini yang kita sebut qiyamuhu bi nafsihi ataupun al-ghina al-mutlaq. Dalil bukti bahawa zat Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang tak terbatas. Ghinahu 'anil mahalli wal fa'il, itu khabar dia. Wad dalilu ala anna dhatahu mawsufun bi sifatin wa kamalatin la tuhsa. Ghinahu, dalilnya apa? Zat Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang tak terbatas. Dalilnya adalah ketidakperluan Allah Ta'ala kepada zat yang lain untuk dia wujud. Allah Ta'ala tak perlu kepada yang menjadikan dia, dan ketidakperluan kepada pencipta. Ghinahu 'anil mahal, itu menafikan keperluan kepada tempat, maksudnya menafikan Tuhan itu sifat yang ada pada zat yang lain. Wa ghinahu 'anil fa'il, itu menafikan ada yang lain yang menjadikan Tuhan. Idh law ihtaja ila al-mahalli lakana sifatan litilka dzat, kalaulah dia perlu kepada tempat yang lain untuk dia wujud, maka dia adalah sifat bagi zat tersebut, bagi tempat tersebut, kerana sifat sahaja yang bertempat pada zat yang lain. Fayalzamu alla yattasifa bi sifatil wujudi wa lawazimha, maka ketika itu mustahil Tuhan bersifat dengan sifat ma'ani, sifatul wujud tadi silah Syekh Hawari, mustahil Tuhan bersifat dengan sifat ma'ani dan juga lazim sifat ma'ani, iaitu sifat ma'nawiyah. Kerana sifat tak boleh bersifat dengan sifat yang lain. Kaedah sifat tak boleh bersifat dengan sifat yang lain tu hanya terpakai bagi sifat ma'ani. Adapun sifat salbiah boleh, tak ada masalah. Sebab tu kita boleh kata sifat ma'ani itu adalah sifatun qadimatun, walaupun qadimah sifat. Macam mana kita kata qudrah qadimah? Macam mana kita kata iradah qadimah, iradah azaliyah? Kerana sifat tersebut adalah sifat ma'ani yang bersifat dengan sifat salbiah, tak ada masalah. Yang masalahnya kalau sifat ma'ani, sifat yang wujud bersifat dengan sifat yang wujud, itu tak boleh. Qudrah, kuasa yang berkehendak, kehendak yang berilmu, itu tak boleh, itu mustahil. Kena ada zat yang lain, dia yang berkuasa, dia yang berkehendak, dia yang berilmu, itu yang boleh. Jadi bila Tuhan itu pada dirinya ada kuasa, ada kehendak, ada ilmu, berarti Tuhan itu zat, bukanlah sifat yang ada pada zat yang lain.
Itu yang nak disampaikan di sini. Illau qabilatis sifatu sifatan wujudiyatan. Kalaulah sifat ma'ani boleh menerima sifat ma'ani yang lain, lazima alla ta'ra anha kadzawat. Nescaya sifat ma'ani itu takkan terlepas daripada sifat ma'ani yang lain, seperti mana zat tak terlepas daripada sifat. Idzil qabulu nafsiyun la yatakhallaf. Ini kaedah yang lain. Idzil qabulu nafsiyun la yatakhallaf. Kerana penerimaan sesuatu perkara bagi sesuatu perkara itu adalah sifat nafsiyah bagi dia. Itu dia. Makin petang makin banyak kaedah dia. Adalah sifat nafsiyah bagi dia, la yatakhallaf, yang tak boleh untuk jadi sebaliknya, yang tak boleh untuk berubah. Okey. Maksudnya apa di sini? Kalaulah kita andaikan zat Allah Ta'ala itu adalah sifat, na'udzubillah min dzalik. Kalaulah kita andaikan zat Tuhan itu adalah sifat, ada padanya sifat qudrah. Jadi sifat ni bersifat dengan sifat qudrah. Qudrah ni sifat tak? Qudrah sifat, maka dia boleh bersifat dengan sifat juga. Sifat dengan apa? Sifat qudrah juga contohnya. Ataupun dengan sifat ilmu ke. Kemudian ilmu ni pun sifat, maka dia boleh bersifat dengan sifat yang lain juga. Boleh bersifat dengan sifat yang lain, maka dia akan bawa kepada perbahasan tasalsul. Ma yatasalsal lam yatahassal. Apa yang berlaku tasalsul, maka takkan ada apa natijahnya. Jadi waktu itu kalaulah kita kata satu sifat boleh bersifat dengan sifat yang lain, sifat ma'ani boleh bersifat dengan sifat yang lain, dia akan bawa kepada masalah tasalsul. Kerana sebab itulah ulama menafikan qiyamus sifah bis sifah. Tak boleh untuk satu sifat bersifat dengan sifat yang lain. Idzil qabulu nafsiyun la yatakhallaf. Kerana penerimaan sesuatu perkara bagi sesuatu perkara itu adalah sifat nafsiyah bagi perkara tersebut. Macam zat. Zat ini memang sifat nafsiyah, zat itu boleh menerima sifat. Begitu juga kalaulah sifat itu kita andaikan sifat boleh menerima sifat yang lain, maka sifat yang lain pun boleh menerima sifat yang lain. Boleh menerima sifat yang lain, akhirnya berlaku tasalsul. Ni dia akan ambil banyak masa juga untuk faham kaedah-kaedah ni. Thumma nanqulul kalama ila hadhihi sifatil qa'imah bis sifat. Kemudian bila kita dah bincangkan, kalau kita kata zat Tuhan itu adalah sifat, ada padanya sifat yang lain. Sekarang kita pindahkan pula perbahasan kepada sifat yang lain ini. Yang ni pun sifat, maka boleh bersifat dengan sifat yang lain. Kemudian sifat yang lain pun boleh bersifat dengan sifat yang lain. Maka dia akan bawa kepada tasalsul. Muka surat 106. Fayalzamu an takuna hadhihi as-sifatu thaniyatu qabilatan lis-sifatikal ula. Maka sifat yang kedua pun boleh menerima sifat seperti mana sifat yang pertama boleh menerima sifat. Thumma nanqulul kalama ila hadhihi as-sifati. Kemudian kita bahaskan pula sifat yang ketiga ni, wa yatasalsal, berlaku tasalsul. Fatantafi hina idzin al-qudrah. Bila berlaku tasalsul, maka perkara itu mustahil. Bila mustahil, maka mustahil untuk wujud semua sekali. Sifat-sifat daripada awal pun mustahil untuk wujud. Bila mustahil untuk wujud semuanya, maka ternafilah ketika itu qudrah, iradah dan semua sifat-sifat. Bila ternafi semua sifat-sifat, yantafi sairul alami min aradina wa samawatin wa ghairihima. Ternafi wujud semua makhluk, wujud semua alam, daripada bumi-buminya, langit-langit dan selainnya pun ternafi juga. Macam mana boleh ternafi semua ni sedangkan kita dah ada, kita dah wujud? Jadi kewujudan kita membuktikan bahawasanya ada sifat qudrah, iradah, ilmun, hayah, itu ada pada Allah Ta'ala. Dan sifat ini bukanlah duduk pada sifat, sebaliknya duduk pada zat. Allah Ta'ala itu zat yang ada padanya segala sifat kesempurnaan. Walau kana muhtajan ila al-fa'il. Ini baru dia masuk makna yang kedua bagi qiyamuhu bi nafsi. Tadi la yaftaqiru ila mahallin, yani la yaftaqiru ila mukhassis, tak perlu kepada yang menjadikan dia. Kalaulah dia perlu kepada yang menciptakannya, lakana masnu'a, nescaya Allah Ta'ala itu dijadikan. Kalau dia dijadikan, maka dia lemahlah macam makhluk yang lain. Wad dalilu ala wahdaniyati dhatihi wa sifatihi annahu law kana ma'ahu mithlun aw mu'aththirun lahtaja hina idzin ila man yukhassisuhu bima yamtazu bihi amma yumathiluhu umuman aw khususan ittifaqan aw ikhtilafan wa yata'ala 'anil ihtiyaji man huwa wahidun fi dhatihi wa sifatihi wa af'alihi al-munazzahu 'anit tarkibi. Yang ni panjang. Yang ni kita akan masuk perbahasan yang disebut sebagai burhanut tamanu. Burhanut tamanu. Nanti kita akan masuk di bahagian depan nanti. Cukup sekadar tu untuk petang ni. Yang salah, yang silap, saya minta ampun, minta maaf. Kita beri awal sikit. Kalau ada sebarang persoalan, boleh diajukan, boleh ditanya. Yang tahu saya jawab, yang tak tahu saya beritahu tak tahu. Allahu a'lam.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sila. Sila. Ikut Imam Hawari. Baik. Ar-Rahman 'ala 'arsy istawa. Perbahasan ulama tadi nak mengikut Imam Hawari. Itu lagi sifat Qur'an Allah itu kun fayakun itu bisa jelaskan. Okey. Baik. Sebab adakah Allah Ta'ala itu kun fayakun jadi dengan kun. Okey. Baik. Faham. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Berkenaan dengan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kalau Imam Hawari yang tu saya tak tahulah dalam kitab apa dia menerangkan ataupun ada dia menyentuh berkenaan dengan ayat tersebut. Tapi kalau kita tengok ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Imam Al-Qurtubi contohnya, dalam tafsir beliau kita melihat kepada a'immah ahli kalam, khususnya macam Imam Ibn Furak, imam-imam yang lain yang menyentuh perbahasan ini, mereka menyebut Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Di sini apa maksudnya? Istawa dengan makna istaula. Mereka kata istawa dengan makna istaula. Istaula maksudnya apa? Menguasai. Jadi bukanlah dengan arti kata duduk di atas, tapi dengan makna menguasai. Tapi kenapa disebut Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Kenapa disebut Ar-Rahman yang menguasai arash? Kenapa tak sebut menguasai langit dan bumi? Kenapa tak sebut menguasai alam? Ulama menyebut disebut menguasai arash kerana arash itu makhluk yang paling besar yang Allah Ta'ala jadikan. Semua makhluk yang ada dalam alam ni paling besar yang Allah Ta'ala jadikan adalah arash. Jadi kalau arash pun Allah Ta'ala kuasai, maka yang kecil dari arash itu semua berada di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Itu makna yang mereka sebut bagi makna Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Itu salah satu makna yang mereka sebutlah. Okey. Yang kedua, persoalan berkenaan dengan kun fayakun. Kun fayakun juga, yang ni pun ada diterangkan oleh Al-Imam At-Tabari juga dalam tafsir beliau. Kun fayakun di sini, ibarat di sini bukanlah bererti Allah Ta'ala menciptakan makhluk dengan kalam. Ada yang ambil secara zahir mengatakan Allah Ta'ala menciptakan makhluk dengan kalam, iaitu Allah Ta'ala menggunakan kalam. Allah Ta'ala kata kun, jadilah, maka jadi. Bukan itu maknanya. Kerana apa? Kerana nak menjadikan, nak meniadakan, itu bukan masuk dalam ta'alluq kalam. Kalam tu ta'alluqnya adalah untuk khitab, untuk bagi tahu, perintah, larang, bagi tahu, itu masuk dalam ta'alluq kalam. Adapun menjadikan, meniadakan, itu masuk dalam ta'alluq qudrah, kuasa Allah Ta'ala. Tapi kenapa digunakan kun? Al-Imam At-Tabari menyebut digunakan kun kerana lafaz kun ini adalah lafaz yang paling ringan pada lidah orang Arab. Nak menunjukkan semua amrullah, semua khalqullah itu kalamhil basar, sekelip mata, dan juga ringan sangat perkara tersebut. Tak jadi susah. Walaupun kita nampak susah, kita nak buat urusan kita pun dah susah. Nak mentadbir rumah kita dah susah, nak mentadbir negeri kita dah susah, kampung kita dah susah, negara kita dah susah. Tapi Allah Ta'ala buat semua alam ini kun fayakun. Seperti lafaz yang paling ringan di sisi orang Arab. Kun, mudah saja. Itu di sisi Arab lah. Kita tak ada dzauq Arabi, kita Melayu. Mungkin kita rasa berat perkataan kun tu, tapi di sisi Arab kun itu adalah perkataan yang paling ringan di sisi mereka. Allahu a'lam. Ada soalan yang lain? Ada yang nak bertanya? Ya, silakan. Cuba tolong buka ada. Berikan sifat-sifat tadi yang ada di Nawawi. Buat jadual dia. Dalam kedai tersebut. Salah. Boleh. Okey.
Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Baik. Jadi di situ kita tengok sifat Allah Taala. Ulama sebut ada 4 bahagian. Yang pertama as-sifatun nafsiyah, sifat yang tunjuk kepada diri zat, iaitu sifat wujud. Kemudian sifat salbiyah, ada 5 sifat: qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala al-hawadith, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah. Sifat salbiyah. Kemudian sifat ma'ani, qudrah, iradah, ilmun, hayah, sama', basar, kalam. Kemudian sifat ma'nawiyah, kaunuhu qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Jadi itu semua 20 sifat. Yang kita mengaji sifat 20 sifat. Itu saja. Kalau ada apa-apa soalan terakhir sebelum kita tutup. Kalau tak ada, saya minta ampun, minta maaf yang salah, yang silap, minta dibetulkan. InsyaAllah kita sambung pada malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.